Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan soalan berkaitan hadis qudsi dan perbezaannya dengan Al-Quran dan hadis Nabawi. Nama saya Asma binti Ismail dengan nombor matriks A187118. Seperti yang kita tahu, Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber yang terpenting yang dijadikan rujukan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Menurut kajian Asmari 2015 menyatakan bahawa dalam kitab Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya yang bertajuk Al-Risalah menyatakan bahawa agama itu berdasarkan konsep bayan, iaitu penjelasan daripada Tuhan. Hadis juga terbahagi kepada beberapa status, iaitu hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif dan hadis maudhu'. Hadis juga merupakan sumber wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang terpilih secara tersembunyi dan juga rahsia. Hadis pada bahasa adalah segala perbuatan dan juga percakapan daripada Nabi SAW akan dijadikan sumber selain daripada Al-Quran untuk ditetapkan sebagai sumber dalil dan ditetapkan sebagai hukum syarak. Sedikit pengenalan berkaitan hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW melalui ucapan baginda yang datangnya daripada Allah SWT. Hadis qudsi juga dikenali sebagai hadis ilahi dan juga hadis rabbani. Menurut pendapat seluruh jumhur ulama menyatakan bahawa hadis qudsi adalah daripada Nabi SAW dan dinisbahkan kepada Allah SWT. Ciri-ciri hadis qudsi ada dua, iaitu dapat diketahui melalui lafaz Qala Allahi Azza wa Jalla atau Yaqulullah. Kemudian Fima Yarawihi Alaihi Tabarakallah wa Ta'ala. Kemudian sedikit pengenalan berkaitan Al-Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran merupakan kalamullah yang mengandungi mukjizat. Al-Quran diturunkan oleh Malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah kitab Allah yang mengandungi 28 huruf hijaiyah, 323,671 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib dan 240 makrah. Pada bahagian perbezaan antara hadis qudsi dan Al-Quran adalah kandungan hadis qudsi merupakan satu kandungan yang bukanlah mukjizat, kerana hadis qudsi adalah hadis yang diturunkan untuk dijadikan sumber rujukan bagi umat Islam apabila tidak memahami berkaitan suatu perkara berkaitan agama Islam, manakala Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang tidak akan berubah sehingga akhir kiamat. Perbezaan kedua berkaitan hadis qudsi dan juga Al-Quran adalah hadis qudsi melalui lafaz dan makna adalah datangnya daripada Allah dan juga Nabi, manakala maknanya datang daripada Allah. Kemudian Al-Quran wahyunya datangnya daripada Allah sahaja. Perbezaan kedua adalah daripada segi lafaz dan juga makna. Hadis qudsi, lafaznya datang daripada Allah ataupun datang daripada Nabi, manakala maknanya datang daripada Allah. Lafaznya datang daripada Nabi melalui ilham ataupun mimpi. Al-Quran pula, segala wahyu datangnya daripada Allah sahaja. Kemudian yang ketiga, cara diturunkan hadis qudsi adalah melalui ilham, mimpi atau wahyu kepada Nabi SAW, manakala Al-Quran datangnya daripada pengantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, perbezaan yang keempat adalah cara penyampaian. Hadis qudsi adalah secara mutawatir ataupun ahad, manakala Al-Quran adalah secara mutawatir sahaja. Perbezaan kelima antara hadis qudsi dan juga Al-Quran adalah dari segi hukum diingkarinya. Hukum diingkari hadis qudsi
tidaklah jatuh kafir jika hadis tersebut adalah hadis ahad. Ini kerana hadis ahad terbahagi kepada 3 jenis, iaitu hadis masyhur, hadis aziz dan juga hadis gharib. Kemudian, hukum mengingkari Al-Quran adalah kafir kerana Al-Quran itu adalah sumber hukum yang paling kuat. Perbezaan keenam antara hadis qudsi dan juga Al-Quran adalah daripada segi larangan. Larangan hadis qudsi boleh dipegang apabila berhadas, namun Al-Quran tidak boleh dipegang dan juga hukumnya haram jika seseorang itu berhadas seperti dalam keadaan haid, nifas ataupun dalam keadaan berhadas besar. Dan jika mereka telah bersuci, maka hukumnya boleh dipegang apabila mereka sudah bersih daripada hadas besar tersebut. Perbezaan ketujuh antara hadis qudsi dan juga Al-Quran adalah daripada segi kebenaran membaca. Hadis qudsi tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran kerana ia hanyalah hadis yang merupakan hujah daripada Rasulullah, manakala Al-Quran boleh dibaca di dalam solat kerana ada sesetengah ayat Al-Quran wajib dibaca di dalam Al-Quran seperti surah Al-Fatihah. Perbezaan ke-8 antara hadis qudsi dan juga Al-Quran adalah daripada segi status hujah. Status hujah hadis qudsi boleh terbagi kepada beberapa jenis status, iaitu status hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif dan juga hadis maudhu'. Manakala Al-Quran adalah status hujahnya sangat kuat dan kukuh kerana ianya hanyalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu yang diturunkan oleh Nabi Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi dan juga hadis nabawi merupakan sumber wahyu yang datangnya daripada Allah. Menurut surah An-Najm ayat 4 dan juga 3, wa ma yantaqi'u 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang maksudnya Nabi tidak akan berkata-kata mengikut nafsunya dan tidak lain hanyalah wahyu, iaitu Al-Quran yang diwahyukan kepadanya daripada Allah. Perbezaan antara hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Perbezaan dari segi makna, hadis qudsi maknanya wahyu datangnya daripada Allah, manakala hadis nabawi sebahagian besarnya datang daripada Allah dan juga kadang-kadang datangnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada segi perbezaan isnad yang dinisbahkan. Hadis qudsi, isnad yang dinisbahkan adalah Rasulullah sebagai pencerita, manakala Allah sebagai yang berkata. Kemudian hadis nabawi, Rasulullah sebagai yang berkata sahaja. Perbezaan yang ketiga adalah daripada segi lafaz. Hadis qudsi, lafaznya datangnya daripada Allah dan juga Rasulullah. Kemudian hadis nabawi, lafaznya hanyalah datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja. Perbezaan keempat antara hadis qudsi dan juga hadis nabawi. Hadis qudsi dapat disandarkan hanyalah kepada Allah dan dapat dilihat dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu azza wa jalla, yang bermaksud Rasulullah pada perkara yang diterima daripada Tuhannya. Kemudian hadis nabawi disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda yang mengatakan qala Rasulullah. Perbezaan terakhir dapat dilihat antara hadis qudsi dan hadis nabawi adalah daripada segi isinya. Hadis qudsi kita dapat lihat sering menceritakan isinya berkaitan dengan zat-zat Allah yang menurut kajian Muhammad Fauzi menyatakan bahawa zat Allah terdiri daripada kekuasaannya, kebesarannya dan juga rahmatnya. Manakala hadis nabawi sering dilihat menyatakan berkaitan dengan perkara-perkara ketauhidan yang membawa kepada kepentingan dunia dan akhirat kepada hamba-Nya, serta menyatakan halal dan haram sesuatu perkara serta perkara baik dan buruk. Kesimpulannya, apabila kita mengetahui bahawa
ada perbezaan antara hadis qudsi dan juga antara Al-Quran dan juga hadis Nabawi, kita dapat memahami setiap perbezaan antara hadis-hadis tersebut dan juga Al-Quran agar kehidupan sebagai seorang Muslim dapat dijalankan dengan baik. Ini kerana hadis qudsi dan juga Al-Quran merupakan dua sumber yang terpenting untuk dijadikan rujukan bagi seluruh umat Islam apabila menghadapi suatu masalah. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah secara umum, manakala hadis merupakan perkara yang dihujahkan oleh Nabi melalui apa yang telah diwahyukan oleh Al-Quran secara umum, seperti contoh menunaikan solat, tetapi hadis menyatakan bahawa solatlah kamu seperti sebagaimana aku menunaikan solat. Oleh itu, hadis menerangkan perkara-perkara yang umum yang dinyatakan di dalam Al-Quran.